Mulai sekarang atau gimana? Ya boleh. Kita mulai sekarang ya. Oke. Selamat siang, Dr. Nurul. Seluruh perwakilan dari KPJ Ampang Putri maupun KPJ Damansara dan Ibu Farah dari MHTC dan semua peserta webinar siang ini. Pertama-tama perkenalkan diri saya Karin Evelyn, mewakili FKUKI, dan untuk siang ini saya akan bertindak sebagai moderator. Kami dari pihak FKUKI ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KPJ Ampang Putri, KPJ Damansara, dan juga MHTC atas semua dukungan yang diberikan kepada kita, juga kerjasama yang diberikan kepada pihak FKUKI. Topik untuk siang ini adalah penyakit umum pada wanita yang akan dibawakan oleh Dr. Nurul Khairia binti Khairuddin. Beliau adalah spesialis kandungan dan beliau berpraktek di KPJ Ampang Putri. Sesi ini akan berlangsung sekitar 1 jam, 45 menit atau sampai 1 jam. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa dilakukan melalui chat atau nanti bisa juga tunjuk tangan. Oke, tanpa membuang waktu karena sudah pukul 2.15, saya serahkan acara selanjutnya kepada pihak KPJ. Kepada pihak KPJ, persilakan. Selamat siang, ya. Terima kasih kerana memberi kesempatan untuk saya berkongsi penyakit umum berkenaan wanita. Saya merupakan spesialis penyakit dari suara dari KPJ putus-putus ya. Putus. Ya, putus-putus. Cuba cakap, I think. Yeah. Okay. Now better. Now better ya. Okey, maaf kerana kami sedikit masalah berkenaan dengan internet connection ya. Okey. Saya merupakan pakar spesialis obstetrik dan ginekologi, pakar kandungan dan juga sakit puan. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan penyakit umum pada wanita. Secara umumnya apabila kita membincangkan penyakit umum pada suatu wanita itu, kita akan lihat wanita kesihatannya itu bermulanya bayi wanita dibentuk di dalam janin ibu. Jadi garis masa untuk kita membincangkan berkenaan kesihatan ataupun penyakit umum pada wanita ini sebenarnya bermula seawal daripada seorang wanita atau bayi perempuan itu dibentuk dalam janin ibunya, membawa kepada kehadiran men, iaitu kita panggil cycle menstruasi, haid. Kalau di Malaysia kita panggilkan haid. Kalau di Indonesia saya rasa ada yang kita sebut halangan ya, betul? Halangan ya, ada yang sebut halangan. Juga sebut haid. Baik, kemudian sehinggalah kepada haid juga ya, sampai kepada tahap untuk berhubungan kelamin, kemudian mendapatkan cahaya mata dan seterusnya hingga ke akhir hujung usia seorang wanita itu, iaitu yang ada yang berakhir awal, ada yang berakhir hingga ke hujung usia. Terutama yang sekarang ini yang semakin banyak timbul adalah berkenaan dengan penyakit kanker wanita, kanker ginekologi. Di nama lainnya gineko-onkologi. Dan di sebalik itu banyak topik yang kita bincang
mungkin tidak dapat kita bincang sepenuh-penuhnya secara detail, maka kita akan berbincang dengan secara umum setiap satu daripada aspek obstetrik dan ginekologi ini. Dan saya telah pun menyenarai pendekkan kandungan perbincangan kita pada hari ini. Yang utamanya kita bermula dengan masalah menstruasi, kerana apabila berbincang berkenaan dengan wanita ini, pasti masalah menstruasi adalah yang utama di kalangan pesakit ginekologi jika menghadiri konsultasi di klinik saya. Dan masalah menstruasi ini mempunyai beberapa penyebab utama yang juga akan saya bentangkan setiap satunya nanti, yang berpunca daripada masalah fibroid yang utamalah endometriosis, polycystic ovary, dan kemudian kita akan juga membawa kepada perbincangan masalah rawatan kesuburan. Dan sememangnya semua akan terkait dengan utamanya masalah menstruasi dan sekitar kesihatan menstruasi wanita. Dan kita akan bincang sedikit tentang topik kanser wanita, kanser ginekologi. Menangkan jika kita mempunyai kecukupan masa, saya akan sentuh sedikit tentang kehamilan dan seterusnya isu-isu tambahan yang mungkin secara general kita akan sentuh sedikit-sedikit yang berkenaan dengan kesihatan umum seorang wanita. Okey, masalah menstruasi. Saya pernah berkongsi sebelum ini sekiranya ada saya pernah ke udara dalam rancangan-rancangan yang lain, saya akan bincang berkenaan penyebab utama masalah menstruasi. Dan ia bermula dengan palm dan coin. Palm ini merujuk kepada struktur. Jadi kita lihat tapak tangan ya. Tapak tangan ini kalau kita cubit, kalau kita tumbuk dia sakit, maka itu menunjukkan struktur yang menjadi punca kepada masalah menstruasi. Kemudian kita ada coin. Ini saya jumpa ya di internet ya, Google bank ini RM100 shilling ya, coin. Kerana coin itu adalah fungsi. Fungsi bermakna dengan tanpa cukup duit satu coin ini, kalau kita kurang tentu tidak dapat membeli satu contohnya di mesin beli minuman ya, yang vending machine kan, kalau kurang shillingnya tetap tidak dapat membeli kan, maka ia adalah berkenaan dengan fungsi. Okey, kemudian saya akan rujuk lebih lanjut lagi. Ini adalah struktur yang diwakili oleh gambar raja ini. Lihat structural cause atau yang disebabkan oleh palm tadi adalah akronim kepada polip. Polip yang duduk di dalam rahim. Kemudian adenomyosis, salah satu spektrum kepada endometriosis, nanti saya akan bincang lebih lanjut. Leiomyoma yang biasa kita sebut sebagai miom, malignansi ataupun kanker, ini adalah penyebab struktur. Dan dilihat daripada diagram saya ini, saya telah pun mewakilkan dengan huruf-huruf PALM di situ. Okey. Dan jika kita lihat pada structural, non-structural cause ataupun fungsi tadi, masalah koagulasi, masalah pembekuan darah, kemudian masalah ovulasi. Ovulasi berpunca daripada ovari, masalah keseimbangan hormon juga berlaku di sini. Endometrial ataupun fungsi dinding rahim itu sendiri. Iatrogenik adalah dari buatan kita. Contohnya alatan seperti alat dalam rahim ini adalah juga penyebab kepada masalah menstruasi. Kadang-kadang setengah wanita tidak sesuai dengan alat dalam rahim tertentu, juga mempunyai masalah dari segi kejanggalan masalah menstruasinya. Dan ada juga termasuk dalam N, iaitu tidak masuk dalam mana-mana kategori, not being specified. Masalah menstruasi ini kita bermula dengan sejarah lengkap berkenaan dengan gejala ataupun karakter sesebuah menstruasi. Apa yang normal, apa yang tidak normal sebagai kita katakan satu rujukan kepada kita. Kebanyakan wanita haidnya memang 28 hari, kitaran majoriti. Tetapi kita memberikan sedikit sela masa yang dianggap normal, iaitu plus minus 1 minggu daripada tempoh 28 hari ini. Maka akan ada wanita yang haidnya terkadang awal, iaitu mempunyai cycle ataupun kitar yang pendek 21 hari. Makanya haidnya contoh ya, kalau haid bulan November itu 1 hari bulan. Tapi yang haid seterusnya jika cycle itu pendek, tidak mustahil ia datang pada 21 hari bulan. Walaupun kebanyakan wanita itu kalau haid pertamanya 1 November, mengikut kitar majoriti akan datang pada 28 November. Dan ada yang setengah wanita cyclenya sedikit panjang, iaitu 35 cycle, 35 hari.
mungkin pada bulan November, 1 hari bulan datang haidnya untuk November. Untuk bulan berikutnya mungkin akan datang pada 3 hingga 5 hari bulan Disember. Okay, itu masih dalam sel masa yang diterima. Kemudian kita lihat juga kepada durasi. Durasi sikit mungkin 3 hari hingga ke 7 hari. Dan ada kadang-kala ada juga yang membawa kepada rentetan kepada 15 hari, terutama kalau yang Muslim itu dia diambil sampai ke 15 untuk membolehkan dia bersolat dan sebagainya. Dan selain daripada durasi, kita juga lihat karakter darah. Ada yang sampai kebanjiran, habis segala kain yang dipakai, cadar, tempat tidurnya, habis kebocoran. Ada yang sampai berketul-ketul, ketulan besar. Ada yang, kalau doktor akan bertanya, besar mana ketulan yang keluar, sikit atau banyak? Kalau banyak ketulan itu maksudnya terlalu banyak darah sehingga ketulan darah kita, fungsi darah itu terpaksa mengetulkannya sampai sebesar tapak tangan. Maksudnya itu terlalu signifikan darah yang keluar itu. Dan yang kebanjiran tadi akibat daripada terlalu banyak sehingga habis semua fungsi-fungsi darah yang membantu membekukan darah, maka sudah tidak mampu lagi untuk terbeku. Maka terus menjadi kebanjiran tadi. Dan tentu sekali darah apabila kita telah hilang banyak dari badan, untuk ujian darah yang kita buat adalah penyiasatan terhadap komplikasi kepada parahemoglobin. Kerana mungkin boleh terjadi anemia, kekurangan sel darah merah. Dan kita juga mahu lihat daripada ujian darah itu, apakah puncanya berlaku daripada masalah pembekuan darah, sistem koagulasi tadi. Dan ada juga masalah gangguan hormon. Sememangnya wanita ini kalau masalah hormon ini kita sangat sensitif. Sebab semua yang mengkontrol, semua yang mengawal hormon wanita ini, dia berkait rapat dengan hormon-hormon lain di persekitaran kerana dikelenjar di dalam otak yang dinamakan pituitari. Ia juga memberikan kawalan kepada thyroid hormon, memberikan kawalan kepada kelenjar adrenal yang terletaknya di atas ginjal yang mengawal sistem stres, dan juga tentu sekali mengawal ovari kita, kilang kelur. Dan semuanya berhampiran, semua hormon-hormon yang dihasilkan untuk membuat satu proses pengawalan ini di kelenjar pituitari. Maka sekiranya terdapat satu masalah, maka pasti akan short circuit, saya panggil short circuit kepada fungsi yang dihasilkan. Contohnya, anda kata haid itu mungkin banyak, terlalu banyak. Dan kita hantarkan hormon thyroid. Fungsi thyroid rupanya mungkin itu adalah punca gejala kepada tunjuk kepada masalah thyrotoksikosis ataupun terlebih hormon thyroid. Dan tentu sekali jika kita lihat wanita kalau mengalami stres gitu kan, pasti haidnya akan mengalami gangguan. Sebab kerana sebentar tadi saya bincangkan, terdapat kelenjar pada atas ginjal itu dipanggil adrenal yang mengawal hormon stres. Maka tentu sekali jika berlaku ketidakseimbangan di kalangan hormon thyroid ataupun adrenal, boleh menyebabkan gangguan juga kepada hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovari. Ya. Dan seterusnya setelah kita memeriksa sejarah lengkap dan gejalanya, kita juga dari segi sejarah tadi kita juga mahu akan menyiasat adakah wanita itu mempunyai sejarah keluarga berkenaan dengan kanker payudara, kanker ovari dan juga dinding rahim, kerana ia boleh menular dalam keluarga kerana ia juga boleh menjadi kemungkinan bawaan genetik. Dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepada scan. Kita melihat scan direct di atas pelvic ataupun kadang-kadang jika lebih tepat kita lakukan scan dari dalam vagina, vaginal scan. Dan kita kemudian membuat pemeriksaan pelvic menggunakan alat khusus. Dan kalau pernah lihat orang disebut alat yang macam spekulum itu ya, macam mulut itik kan dimasukkan. Ini adalah rahim lah contoh ya. Ujian yang kita lakukan antaranya adalah ujian pap smear. Pap smear adalah pengambilan sampel pada pangkal rahim
Ini sebenarnya adalah saringan untuk kanker pangkal rahim atau cervix. Pap smear, kita masukkan, kita pusingkan dan dihantar ke makmal untuk ujian lanjutan. Ini biasanya diletakkan di dalam cairan khusus untuk dihantar ke makmal. Dan ada setengah-setengah itu memerlukan ujian sampling di dalam dinding rahim. Di dalam, maksudnya saya belum tulis di sini, namanya PIPEL. PIPEL sampling ini adalah contoh PIPEL. Ini alatannya seperti straw panjang. Okay. Kita akan membuat sedikit sedutan dalam dinding rahim dalam ini, ya, untuk sedut dan dihantarkan juga ke makmal melihat sel yang ada di dalam dinding. Adakah sel normal ataupun tidak normal. Okey. Seterusnya, sekiranya masih memerlukan penyiasatan lanjut, ada wanita yang memerlukan prosedur hysteroscopy dan DNC. Yang mana prosedur hysteroscopy ini adalah melakukan kamera seperti bentuk pen, sebesar pen, ya. Dimasukkan terus ke dalam dinding, kemudian disuluh, ya. Rahim akan dikembungkan dengan air, disambung kepada kamera yang akan menatarnya di dalam skrin, seperti skrin TV, untuk dilihat apakah punca-punca yang mungkin menjadi penyebab kepada masalah menstruasi. Okay. Alright. Inilah sama seperti yang gambar raja yang saya kongsikan tadi. Fibroid ataupun leiomyoma ini, ia adalah yang biasanya dipanggil di Indonesia dipanggil myoma, ataupun nama lainnya fibroid. Simptom-simptom dan juga permasalahan daripada fibroid bergantung kepada saiz fibroid itu ataupun di manakah letak duduknya ataupun posisi myoma itu. Okay. Ada beberapa tempat yang biasa terjadi. Ada satu lagi yang saya tidak bubuh, tapi boleh terjadi di cervix. Lapisan yang umumnya adalah lapisan submucosa ataupun dalam dinding, dalam cavity, ya, seperti ini. Kemudian lapisan otot rahim dan juga lapisan luar yang dipanggil subserosa di dalam kulit ini, dia membesar. Dan satu lagi adalah broad ligament, lapisan luaran sepanjang mana tisu yang dilapisi oleh tisu yang membaluti organ rahim kita, uterus. Okay. Dan apabila saya katakan tadi, posisi dan saiz adalah sesuatu yang penting untuk memberikan gejalanya. Kerana contoh, ya, di dalam lapisan dalam submucosal ini, andai kata saiznya walaupun sebesar 2-3 cm, tapi dia ada di dalam, dia boleh menyebabkan kesakitan, nyeri yang sangat teruk, disebabkan rahim kita cuba untuk mengeluarkannya. Terasa seperti adalah benda asing yang mahu dikeluarkan. Dan tentu sekali pendarahan juga boleh menjadi berpanjangan. Walaupun haid sebenar sudah pun habis, tapi boleh berlaku luka di antara dinding rahim ini yang disebabkan oleh geseran submucosal fibroid ini, menyebabkan pendarahan yang tiba-tiba berlaku ketika di tengah di antara haid. Ya, sudah bersih kemudian berlaku lagi spotting lagi, ya, di luar daripada kitaran haid. Okey, yang kita panggil intermenstrual bleeding ataupun pendarahan di antara sikal kitaran haid. Dan bagi lapisan intramural ini juga sekiranya ia bertambah membesar, ia juga akan turut membesarkan dinding rahim. Kerana contoh, anda kata saiz fibroid dalam otot ini 5 cm. Saiz rahim sendiri adalah 5 hingga 6 cm. Maka 5/6 sudah menjadi 11 cm dan ini menyebabkan pemanjangan kepada cavity yang akhirnya menyebabkan pendarahan haid itu berpanjangan maupun menjadi banyak disebabkan besarnya, panjangnya luas permukaan yang terhasil yang perlu darah itu perlu dikeluarkan. Untuk subserosal ataupun lapisan luar, yang ini kadang-kadang ia terletak pada atas pundi kencing. Ia menyebabkan kita rasa kerap untuk membuang air kecil kerana ia menekan pada pundi kencing di hadapan, dan ada kalanya ia juga mengganggu untuk proses pembuangan air besar kerana ia menekan tempat pembuangan najis. Ya. Dan di broad ligament ini
kebanyakannya mendapat saluran darah daripada sekeliling yang sangat mewah, daripada usus, maka dia menjadi, kita panggil sebagai parasit atau parasitik. Biasanya saiznya agak besar dan ia timbul sebagai massa ataupun kita katakan sebagai satu ketulan di dalam perut apabila pesakit datang. Dan jika lihat gejala ya, salah satunya yang kita bincangkan tadi, haid yang banyak, sakit nyeri pada pelvic bahagian bawah ari-ari, kemudian disebabkan pendarahan yang banyak menyebabkan gejala anemia. Jadi kita lihat daripada konjungtiva di bawah anak mata ini putih sekali sebabnya sudah kekurangan darah merah. Ketulan atau massa di perut, fibroid ini bertumbuh kian membesar. Dan penyiasatan lanjut kita lakukan selain daripada ujian darah tadi, kita juga lakukan scan ultrasound, sonografi, melihat fibroid, dan ada kalanya kita memerlukan bantuan MRI untuk melihat kerana kadang-kadang fibroid ini boleh terjadi, kita sangkakan fibroid tetapi ada yang tadinya kita katakan juga berpunca daripada ovari. Ada juga yang kita lihat fibroid tetapi rupanya adalah adenomyosis, yang mana saya akan bincangkan. Adenomyosis sama tapi tak serupa, ya, kembar siam. Alright. Kemudian dari segi rawatan, rawatan untuk fibroid terbahagi kepada ubat-ubatan dan rawatan secara pembedahan. Rawatan untuk ubat-ubatan kebanyakannya hanyalah sekadar untuk kita masih lagi dalam lingkungan untuk merawat simptom ataupun gejala. Antaranya ubat seperti mefenamic acid dan tranexamic acid ini. Ubat ini adalah untuk membantu mengurangkan sakit dan juga mengurangkan aliran darah, membantu untuk koagulasi dan mengurangkan kehilangan darah ketika haid. Makanya daripada jumlah yang banyak, sekurang-kurangnya ia dapat kurangkan sedikit sahaja darah yang keluar. Tapi ia masih tidak merawat punca, hanya merawat simptom. Salah satu lagi adalah rawatan suntikan. Suntikan menggunakan hormon juga. Yang suntikan hormon ini yang juga kita beri kepada adenomyosis nanti. Suntikan ini menahan haid. Ada dalam tempoh 1 bulan, ada dalam suntikan yang dibuat untuk 3 bulan menahan haid. Jadi ia akan membantu untuk mengecutkan tisu-tisu fibroid ini kerana fibroid asal punca daripada aktiviti estrogen, maka dengan ubat yang dicucuk ini dia melawan aktiviti estrogen, maka berlaku pengecutan kepada fibroid. Tetapi ubat yang suntikan ini tidak sesuai untuk dipakai melebihi tempoh 6 bulan kerana ia telah menghalang pembentukan estrogen dan akhirnya boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh. Ya. Maka masih lagi sekadar untuk simptom, dan ada juga yang menjadi 2 kali ganda besar selepas habis ubat ini, suntikan ini, kesannya dia panggil sebagai rebound effect. Maksudnya sebelum ini sudah kecil sedikit tapi dia melawan semula menjadi besar berkali ganda daripada yang asal sebelum dirawat dengan suntikan. Dan rawatan secara bedah ia adalah sebenarnya rawatan yang muktamad untuk masalah mioma. Rawatan muktamad saya katakan kerana apabila kita telah bedah sesuatu fibroid itu, maka terus keluar dari tubuh. Cuma rawatan pembedahan yang terbahagi kepada sama ada membuang fibroid ataupun myomectomy sahaja ataupun pembuangan rahim secara total. Itu sangat-sangat bergantung kepada kemahuan wanita itu untuk terus sama ada memerlukan proses kehamilan pada akan datang, menginginkan lagi kehamilan atau tidak. Bagi wanita yang tidak berfikir untuk mengandung lagi, tidak mahu lagi hamil, maka tidak jadi masalah, maka dia dibuang saja, total hysterectomy. Tetapi ada juga wanita yang menjadi punca ketidaksuburan itu adalah miom, maka miom itu dibuang sekadar untuk membantu mereka merawat ketidaksuburan. Dan ada yang selepas dibuang miom ini berjaya untuk mendapatkan kehamilan. Cuma kita perlu memberitahu bahawasanya selagi kita belum sampai usia capaian menopause ataupun men kita berhenti secara semula jadi, selagi itu kita masih mempunyai estrogen di dalam tubuh, selagi itu kita mempunyai upaya untuk menghasilkan fibroid dan ia boleh berlaku berulang kali.
sehinggalah capaian umur menopause atau sehingga fibroid itu dibuang, rahim itu dibuang sepenuhnya. Okey. Alright. Kemudian kita membincangkan topik endometriosis. Endometriosis ini adalah kita bincangkan dalam suatu spektrum atau spektra. Dia adalah asalnya daripada tisu dalam dinding rahim. Kalau kita lihat semua wanita apabila datang men, ya, darah haid kita akan turun, dan sekiranya kita punya tiub falopio ini tidak ada masalah dari segi tidak tersumbat, maka darah yang keluar ke bawah bisa juga keluar melalui tiub, ya. Dan wanita kebanyakannya 7/10 kita mampu untuk kita panggil clear off, kita cerna tisu-tisu yang datang bersama dengan darah tadi, ia membawa bersamanya tisu dinding rahim. Dan 3/10 wanita tidak dapat mencernanya, maka tisu ini bercambah menjadi biji-biji, bercambah untuk menjadi tisu-tisu endometriosis, ya. Okey, maka saya ada tunjukkan di dalam presentasi ini, ya. Kalau ia duduk di ovari ataupun kita punya kilang telur, ya, ovari, maka kita akan lihat dia apabila tiba tempoh datang haid men, darah ini tetap dia adalah tisu dinding yang tetap memberi tindak balas dengan hormon wanita. Maka mennya itu tidak boleh ke mana, maka terkumpul di dalam kantung telur ini. Maka apa yang kita lihat hasilnya daripada pembedahan ini adalah kita lihat darah yang seperti coklat Cadbury, ya, cair, dalamnya seperti darah yang sudah di altered blood, dah telah lama berkumpul. Maka dia akan saya akan buka dan sedut dia keluar, dan kita akan keluarkan dinding sista itu. Dia akan juga mengganggu kitaran haid yang tetap dan mengganggu proses kesuburan. Kerana wanita itu memerlukan kitaran haid yang tetap bagi menghasilkan proses ovulasi. Sekiranya ada sista ini di dalam ovari, maka ia mengganggu untuk berlakunya proses ovulasi. Seterusnya, tisu tadi juga boleh berkumpul di dalam dinding rahim. Ini yang saya sebutkan tadi namanya adenomyosis. Adenomyosis ini menyebabkan haid menjadi banyak dan menyakitkan, kerana bayangkan sekiranya pada awalnya dinding rahim kita telah pun kita telah haid daripada dalam apa yang ada dalam dinding rahim. Kemudian seterusnya apa yang ada di dalam otot juga mahu di proses keluar, diperahkan keluar, maka memerlukan satu kontraksi pada rahim, maka ia menyebabkan nyeri sewaktu haid dan juga haidnya berpanjangan. Dan semakin banyak ia berkumpul, ia juga boleh menyebabkan dinding rahim dan rahim otot itu semakin lama semakin besar. Maka lebih banyak lagi darah akan bisa hilang dalam satu kitaran. Okey. Kemudian kita katakan DIE ataupun istilahnya untuk kependekan Deep Infiltrating Endometriosis. Ia adalah pembenihan tisu dalaman dinding rahim ini ke serata organ pelvik. Okey, lihat ini di belakang, di depan usus kita boleh lihat ini di sini. Kemudian belakang ini adalah usus kita. Bayangkan dia boleh memberikan kesan kepada usus juga. Dia juga boleh duduk letak di dalam dinding usus dan menyebabkan proses pembuangan najis yang menyakitkan. Ia juga boleh berkumpul di dalam sekitar pundi kencing, mengakibatkan kencing yang berdarah. Juga boleh mengakibatkan sedemikian. Dan jika di luar dinding rahim, ya, di sini, ia boleh menyebabkan kita merasa sakit pelvik yang kronik. Sakit pelvik yang kronik sepanjang bukan sekadar kitaran haid sahaja. Luar dari kitaran haid tetap kita akan merasakan kesakitan. Dan seterusnya adalah pembentukan vaginal nodule. Vaginal nodule ni ia berlaku di dalam vagina ini, di sini. Ini akan menyebabkan berlaku kesakitan pada hubungan kelamin, ya. Sama ada pada wanita itu sendiri ataupun kepada pasangannya sendiri. Kadang-kadang boleh merasakan nodule tadi terasa tajam pada seorang pasangannya. Okey.
Rawatan endometriosis juga dibahagikan kepada rawatan ubat-ubatan dan juga rawatan pembedahan. Rawatan ubat-ubatan masih sekadar kita terhad kepada pengubatan gejala ataupun simptom, iaitu ubat tahan sakit ketika men ataupun antara men itu juga kita rasa sakit ya, kita terpaksa mengambil ubat tahan sakit. Dan sekiranya haid itu banyak, kita akan memberikan ubat untuk menggalakkan koagulasi, membantu keterulan darah. Maka simptom tadi yang sama seperti fibroid, ubatnya juga sama untuk mengurangkan aliran darah. Yang istimewa sedikit daripada fibroid adalah ubat hormon yang untuk dimakan. Kita panggil bermaksud ini ya, dydrogesterone, bisen ini, diberi untuk mengejutkan tisu dinding rahim yang berlaku tadi di serata pelvik. Dengan makan ubat bisen ini, semua tisu-tisu yang kita lihat berwarna hitam ini tadi bisa dicernakan, maka bisa menjadi tidak aktif. Okey. Cuma sebabkan ia adalah hormon progesteron, kita mempunyai kesan sampingan seperti mana simptom wanita yang hamil, ada yang rasakan pening yang teruk. Malahan kalau ada sejarah migrain, boleh juga untuk mencetuskan semula migrain tadi, disebabkan kadang-kadang migrain ini bertindak balas dengan hormon progesteron. Dan juga simptom-simptom hamil, muntah dan loya untuk sesetengah wanita. Ubat suntikan sama seperti ubat yang diberikan untuk mengejutkan fibroid tadi, Luprin ataupun ia sebenarnya adalah satu ubat yang cuba untuk meniru proses menopause. Jadi wanita boleh mendapat simptom seperti mana telah menopause, panas badan, emosi yang tidak stabil, dan disebabkan ia melawan terus estrogen, tidak boleh digunakan lebih dari 6 bulan kerana ia bakal menyebabkan tulang menjadi rapuh. Ya. Kemudian rawatan endometriosis secara pembedahan, yang ini adalah rawatan yang saya lakukan secara kita panggil laparoskopik. Kemudian kita lakukan secara pembuangan adenomyoma. Right. Gambar tadi adalah gambar untuk pembuangan rahim sebenarnya, tapi tidak mengganggu kepada saya punya skrin yang tadi. Sistektomi yang saya sebutkan tadi, pembuangan sista, kandungan sista sedut melalui kaedah laparoskopi ataupun laparotomi. Tadinya tadi gambar yang awal tadi pembuangan rahim, juga boleh dilakukan secara laparoskopi ataupun laparotomi. Dan hysterektomi ini sebenarnya kalau untuk khusus kepada rawatan endometriosis, sebaiknya adalah dengan pembuangan ovari. Kerana puncanya masalah itu adalah daripada ovari. Dan ada kes di mana kita telah pun membuang rahim untuk masalah adenomyoma, tetapi ovari disimpan kerana khawatir akan efek menopause. Tetapi ovari itu kemudiannya bercambah menjadi ovarian cysta ovari yang seperti di atas ini. Okey. Dan pembedahannya tentu lebih sukar kerana kita telah pun membuat pembedahan untuk pembuangan rahim. Sekarang ia mungkin boleh berlaku perlekatan yang teruk bersama dengan usus pula. Jadi kebiasaannya kalaulah rawatannya itu untuk endometriosis, adenomyosis, kita akan terus nasihatkan untuk pembuangan ovari. Andai kata disebabkan oleh fibroid tadi, kita juga ada membuat pembuangan rahim, hanya semata-mata kerana fibroid, maka masih lagi boleh ditinggalkan ovari supaya ia masih lagi memberikan fungsinya. Pembuangan adenomyomectomy juga adalah hampir sama dengan pembuangan myoma. Cumanya jika adenomyoma ini, dia tidak mempunyai kapsul khusus. Jika kita lihat balik semula kepada yang tadi diagram ini, fibroid myoma mempunyai kapsul tertentu.
Sedangkan adenomyoma ini tidak mempunyai rumah ataupun kantungnya. Dia hanyalah satu lingkungan yang otot yang tebal. Maka kita tidak dapat memastikan bahawa kita membuang sepenuhnya semua tisu-tisu myoma. Kejadian untuk berlaku semula itu, risiko kejadian ulangan adalah lebih tinggi. Okey. Pembedahan sama ada laparoskopik ataupun laparotomi itu kita lakukan bergantung kepada wanita itu sendiri, tahap kesihatannya dan juga tahap kadar teruknya keadaan di dalamnya. Sebagusnya ya, sebaiknya memang kita mahu lakukan laparoskopi kerana lukanya kurang besar, lukanya kecil, hanya tebukan-tebukan ya, seperti kita buat melalui kamera. Dan bayangkan kalau open surgery laparotomi itu pembuang lukanya hampir sama seperti luka pembedahan cesarean. Maka kita cuba anda kata seboleh mungkin untuk membuat secara laparoskopik, andainya diizinkan oleh kesihatan wanita itu. Okey. Dan tentu sekali efek kosmetik untuk wanita untuk pembedahan yang laparoskopi ini hanya luka tebukan kecil sahaja yang dilihat pada hasil akhirnya. Okey. Kita berpindah kepada polycystic ovary. Right. Polycystic ovary ini adalah keadaan di mana ovari mempunyai banyak telur-telur ataupun ovari ini dalam ovum yang tidak matang, tidak mencapai usia matang, maka ia berkumpul di dalam sekitar ovari. Dan jika kita lihat pada scan, kita akan lihat semua ini adalah telur-telur yang gagal mencapai kematangan. Ya, yang kita lihat ini, maka ia berkumpul seperti seolah rantai mutiara, pearl of necklace, macam rantai mutiara ya, macam disebut dalam buku teks pakar ginekologi disebutnya string of pearl. Ya, yang disebutkan ya. Telur-telur ini menghasilkan hormon estrogen juga, tetapi tidak berjaya mencapai matang, maka gagal untuk menghasilkan hormon progesteron. Maka mennya ataupun haidnya berlaku dengan kadar yang erratic ataupun tidak kontrol, tidak terkawal, sebab progesteron adalah yang mengawal aktiviti estrogen. Ia berlaku dalam ritma atau kadaran yang tertentu. Contohnya, apabila setiap kali kita di ovari akan mula merekrut telur-telur yang bakal menjadi janin ya. Dan setelah mencapai hari ke-14, salah satu daripada telur ini akan menjadi dominan folikel. Dan telur yang matang ini akan pecah dan mengeluarkan benih yang telah pun matang dan kemudiannya disenyawakan. Dan telur tadi yang sudah matang tadi itu, jasadnya itu akan menghasilkan hormon progesteron sehinggalah janin itu membuat sendiri progesteronnya daripada uri ataupun plasenta yang terbentuk. Maka pada hari ke-21 hingga hari ke-20 cycle kitarannya, kita sudah ada mempunyai hormon progesteron yang tinggi untuk bersedia bagi proses kehamilan, bersedia untuk menjadikan rahim tu, dinding rahim itu sofa yang cukup enak untuk menyambut bakal janin yang bakal terbentuk. Tetapi andai kata tidak ada kehamilan yang berlaku, maka hormon progesteron tadi berhenti untuk terus dihasilkan dan maka dinding rahim yang telah pun sedap empuk tadi, sofa yang empuk tadi itu akan turun sebagai darah haid. Itu adalah sebenarnya kitaran yang ritma-ritma yang berlaku. Progesteron dihasilkan selepas proses ovulasi, kemudian dia tinggi menunggu saat bayi terbentuk dan janin tertanam di dalam dinding rahim. Jika tidak ada, maka ia akan turun level progesteron, maka akan menjadi switch kepada turunnya men. Okey. Dan apabila dilihat hormon kita ni, estrogen, dia adalah sebenarnya dalam satu bentuk molekul yang hampir sama di antara molekul estrogen dan juga testosteron. Sekiranya berlaku pengumpulan hormon estrogen yang tinggi disebabkan telur-telur ini menghasilkan hormon estrogen, maka ia boleh berubah strukturnya daripada estrogen menjadi kepada testosteron, iaitu hormon lelaki. Maka ia telah boleh menyebabkan simptom-simptom seperti hair loss ataupun tadi ya rambut gugur, kemudian hirsutism ataupun tumbuh seperti rambut halus, kumis-kumis di bahagian kumis ini, dan juga ataupun ada yang sampai ke bahagian dagu seperti janggut ya, memang ada.
dan sehingga kepada kaki, tangan, perut, di mana ia berlaku mengikut distribution male, hair distribution pattern, mengikut di mana tempatnya biasanya hormon lelaki itu tebal, mengikut pattern testosteron, ya. Kemudian kita melihat setengahnya mendapat pelvic pain, kemudian berat badan juga naik. Sebab hormon testosteron tadi akan menyebabkan kita kumpul muscle, bina otot dan seterusnya, juga akan menaikkan menyebabkan sel lemak juga terkumpul. Okey, kemudian ada juga yang menyebabkan acne ataupun masalah kita katakan jerawat yang teruk, kitaran haid yang tidak normal, kegagalan untuk mengandung, ya. Jadi apabila kita merawat polycystic ovary, kita akan melihat apakah tujuan perawatan dilakukan. Yang pertama tentunya banyak yang datang adalah untuk membetulkan kitaran haid. Dan yang kedua adalah untuk rawatan kesuburan. Okey. Untuk betulkan kitaran haid, kita memerlukan ubat-ubatan hormon untuk mengawalnya dalam bentuk pil. Dan ada setengah yang tidak langsung datang haid, maka hanya aja kerana tidak adanya pengeluaran ataupun penghasilan progesteron tadi, maka hormon yang bertindak tadi, telur tadi menghasilkan estrogen dan akhirnya menyebabkan dinding dalam rahim itu terlampau tebal dan menjadikan tisunya berubah menjadi tisu prakanser malahan kepada kanser. Jadi kita perlu juga untuk mereka yang langsung tidak mempunyai haid yang tetap, ada yang sudah mungkin setahun, ada yang 6 bulan tidak datang haidnya, maka kita perlu menjalankan proses induksi untuk bleeding. Kita akan memberikan ubat untuk cuba untuk mengeluarkan haid itu supaya tisu dalamnya dapat keluar. Kemudian penggunaan ubat metformin, iaitu salah satu ubat diabetes, ubat diabetik ini, untuk orang yang diabetik, ia membantu untuk meningkatkan respon kepada hormon insulin. Untuk metformin ini dalam hormon wanita memang terbukti membantu untuk meningkatkan responsi hormon wanita kepada ovari. Dan tentu sekali kalau untuk membetulkan kitaran haid berpunca dari masalah polycystic ovary ini, penurunan berat badan dan gaya hidup yang sihat akan mampu untuk membetulkan semula kitaran haid dengan walaupun sekadar 5% daripada penurunan berat badan. Kemudiannya untuk rawatan kesuburan, sebab ia berkait sangat lanjut berkenaan dengan mens yang tidak teratur, polycystic ovary dengan rawatan kesuburannya. Kita menggunakan ubat khusus untuk membesarkan telur wanita, stimulasi ubat. Yang biasa kalau kita dengar ubat-ubatannya macam Ovamid, Clomiphene, ada yang menggunakan pakai letrozole, ada juga yang menggunakan kaedah injeksi. Dan juga dengan bantuan ubat metformin, ia membantu upaya untuk hamil. Kerana tadi metformin membantu untuk meningkatkan sensitiviti hormon wanita. Dan juga dengan membetulkan kitaran haid dengan penurunan berat badan dan gaya hidup yang sihat, tetap mampu untuk mengembalikan paras kesuburan seorang wanita itu. Dan sebenarnya polycystic ovary ini dia mempunyai kaitan yang lanjut juga dengan masalah-masalah kesihatan yang lain sebenarnya. Sebab apa yang menyebabkan berlaku polycystic ovary tadi yang sehingga menyebabkan obesiti, ia juga adalah terkait dengan masalah-masalah mereka yang mempunyai masalah kesihatan jantung. Memang untuk jika bacaan lanjut berkenaan dengan polycystic ovary ini, ada turutan tertentu yang perlu dilakukan secara jangka panjang, sepertinya ujian jantung, dan juga ada yang tadi terkait dengan masalah obstructive sleep apnea, ya berhenti bernafas ketika tidur kan, masalah ENT. Itu adalah jika dibuat dengan bacaan lanjut. Okey, sekarang kita membincangkan tentang rawatan kesuburan dan saya terus kepada penyiasatannya. Ada 3 aspek yang akan membantu untuk seorang wanita itu hamil. Terutamanya yang pertama adalah air mani. Komposisi air mani itu perlulah bilangan dan bentuk juga ciri-cirinya sperma yang normal. Ini bisa dilakukan dengan membuat seminal fluid analysis, iaitu suami atau pasangan memberikan
air mani untuk diuji di makmal. Dan kita akan melihat bilangannya, bentuk yang normal, kadar pergerakannya yang normal, kerana salah satu dari apa-apa saja yang melibatkan kejanggalan kepada komposisi dan juga karakter sperma itu boleh menyebabkan kegagalan untuk mensenyawakan sesuatu benih wanita. Kemudian fungsi hormon wanita yang mana tadi gangguan keseimbangan yang mengganggu proses ovulasi seperti polycystic ovary tadi. Kita akan menghantar hormon tertentu untuk wanita, terutamanya hormon pada hari kedua ketika mana telur tadi yang baru kita hasil penghasilan telur baru tadi suatu haid, dan hormon untuk menunjukkan sama ada berlaku atau tidak proses ovulasi, iaitu hormon progesteron pada hari ke-21. Kadang-kadang kita juga mungkin perlu untuk menghantar hormon seperti thyroid tadi kerana ia juga mengganggu fungsi keseimbangan hormon wanita. Dan fungsi tiub falopio juga perlu dilihat kerana anda kata berlaku tersumbat daripada sebarang perjalanan untuk telur tadi mencapai air mani tadi mencapai untuk berjumpa untuk mensenyawakan benih wanita, ia juga membuatkan seorang wanita itu gagal untuk hamil. Jadi fungsi tiub falopio wanita ini dapat kita buat dengan kaedah sama ada HSG ataupun dalam operasi yang sama kita buat tadi yang laparoskopi tadi, dan kita buat injeksi dye ataupun warna biru tu, dye itu untuk kita lihat, dan ataupun melalui kaedah X-ray juga dye yang dapat dilihat melalui ujian X-ray. Tiub yang tersumbat boleh juga berpunca daripada jangkitan kuman ataupun mungkin juga perlekatan dari organ dalaman akibat pembedahan yang terdahulu. Dan fibroid dan juga endometriosis juga salah satu punca yang boleh menyebabkan fungsi tiub wanita falopio tadi terganggu dengan menyumbatkan tiub tadi. Contohnya anda kata fibroid tadi tersimpan di sini, maka ia tersumbat, tidak boleh untuk melalui tiub falopio. Endometriosis juga mengganggu untuk proses ia menyebabkan pelekatan pelengketan tu, maka juga menyebabkan kegagalan untuk tiub ini berfungsi dengan baik disebabkan tadi dia lengket dengan organ-organ lain, mungkin tersimpul, mungkin tertanam di belakang rahim, ya. Jadi kaedah untuk merawat kesuburan ini jikalau kita bincangkan adalah secara ringkasnya terdapat 3 kaedah, iaitu yang pertamanya adalah supraovulasi time coitus. Maksudnya kita cuba untuk membesarkan telur, kemudian kita rancang masa untuk bersama. Dan sasaran masa berhubungan itu berlaku ketika saat telur wanita telah pun distimulasikan untuk menetas. Kita menggunakan ubat khusus yang dimakan ataupun diambil ataupun diinjeksi pada hari kedua hingga hari ke-6. Kemudian setelah telur mencapai tahap minimum 18 mm melalui ujian scan transvagina, maka kita akan menginjeksikan wanita itu dengan hormon HCG dan dijangkakan selepas 36 jam proses injeksi ini diberikan, maka telur akan mula ditetaskan, dan ketika itu kita akan anjurkan masa untuk suami dan isteri bersama dan kerapkan masa untuk bersama. Kaedah kedua iaitu IUI ataupun intrauterine insemination, ataupun dalam rahim ini kita masukkan air mani suami, ya. Pemanian beradas ini kita suami akan memberikan air mani yang kita akan pekatkan, dan sama juga kaedah ovulasi tadi, kita akan berikan masa ketika selepas telur dijangka menetas selepas injeksi hormon HCG, maka hari itu kita akan masukkan air mani suami tepat terus ke dalam dinding rahim melalui syringe. Okey. Dan tentunya yang biasa semua orang tahu, bayi tabung, bayi tabung IVF, in vitro fertilization. Benih suami dan isteri digabungkan dalam piring makmal yang mana proses sama juga untuk stimulasi telur tadi selalunya dengan gabungan teknik suntikan. Kemudian telur atau benih wanita yang tadinya telah matang disedut melalui pembedahan
Dan telur ini dibawa ke dalam makmal dan digabungkan bersama sperma yang diberikan melalui air mani suami, dan setelah terbentuk embrio di dalam piring makmal, ia akan diinjeksikan semula seperti kaedah yang sama ini, tetapi ini adalah air mani. Yang IVF adalah yang dimasukkan semula adalah telur yang sudah pun tersenyawa. Okey, kita beransur kepada masalah kanser wanita. Okey, bila kita menyebutkan tentang kanker ginekologi, sebenarnya kalau diikutkan payudara, kanser payudara adalah bukan dalam bidang ginekologi sebenarnya. Kerana kita khusus mempunyai pakar bedah yang merawat, kita panggil breast endocrine and thyroid surgery. Ia adalah di bawah perawatan oleh pakar bedah sebenarnya. Tapi tentu sekali wanita datang kepada pakar ginekologi untuk merawat, mereka akan tetap bertanya, dan tentu sekali juga hormon-hormon yang diberi sebagai rawatan kepada wanita boleh menyebabkan tercetusnya juga kanker pada payudara. Maka saya akan membuat secara ringkas dan juga membuat anjuran untuk mamogram andai perlu, dan dirujuk kepada pakar bedah. Okey, kanker atau rahim ya, uteri ataupun endometrium, pendarahan berlaku tidak normal selepas haid. Contohnya, setelah haid, wanita itu habis, kemudian haidnya berlangsung panjang, tidak melebihi paras 14 hari, melebihi paras, mungkin ada yang tidak berhenti langsung sampai 1 bulan, dan ada juga yang berlaku pendarahan setelah mencapai usia menopause. Kanker rahim ini banyak yang terjadi pada mereka yang sudah menopause, di hujung usia ke arah menopause ya. Dan seterusnya kanker cervix. Cervix, pendarahan kalau dilihat kankernya terletak pada cervix, pangkal rahim. Maka anda kata ia diganggu melalui hubungan kelamin, maka ia tercetus pendarahan yang tidak normal itu ketika berhubungan kelamin. Itu memang spesifik untuk simptom kepada kanker cervix. Dan juga terdapat berbau discharge ataupun cairan yang berbau dari vagina. Kanser vagina pula, ia kadang-kadang dilihat sebagai ketulan pada vagina. Ada yang datang dengan kegatalan yang sangat teruk dan kemerahan pada kulit di luaran. Ya. Dan itu akan memberikan alarm untuk kita melihat apakah ada terjadinya kanker vagina. Dan kanker vagina ini sebenarnya adalah kanker yang paling jarang antara banyak-banyak kanker yang lain lah. Dan untuk kanker tiub falopio, simptomnya hampir sama dengan kanker ovari sebenarnya, sebab ia tempatnya hampir berdekatan. Dan dikatakan kanker ovari itu salah satu pencetusnya juga adalah daripada tiub falopio. Maka andai kata kalau kita membuat pembedahan histerektomi untuk fibroid maupun untuk adenomyosis tadi, sebaiknya doktor akan membuang sekali tiub falopio andai kata mahu ditinggalkan ovari. Kerana kalau dahulu secara mudahnya doktor akan potong di sini dan tinggalkan. Tetapi banyak kes di mana dilihat bedanya antara orang yang membuang tiub falopionya, tinggalkan ovari saja, kurang berlaku kanker berbanding yang mereka yang ditinggalkan ovari dan juga tiub falopio. Maka kita akan baik. Okay. Kita bincangkan tentang kanker ovari. Ovari ada yang datang dengan kembung di perut sebab ada air. Air ini punca daripada tisu-tisu kanker yang dihasilkan oleh ovari ini, sehingga terbentuknya air ya, seperti membusung air. Ada yang sakit yang amat teruk pada pelvik, selalunya berpunca daripada kekembungan tadi. Dan juga ada yang berasakan ketulan pada perut masa tadi. Terdapat satu kanker yang dipanggil GTN. Ini adalah yang berkaitan dengan mereka yang mempunyai kandungan anggur. Kandungan anggur ini berlaku apabila sperma mensenyawakan ovum yang kosong ataupun dua sperma mensenyawakan satu ovum.
dua benih lelaki senyawakan satu benih wanita. Paras hormon HCG biasanya keadaan ini tidak mampu untuk kandungan itu biasanya akan end up ataupun berakhir dengan keguguran. Dan jika dilihat mereka yang telah pun gugur ini, doktor akan menghantar sel yang dicuci itu kepada makmal untuk memastikan tidak terdapat sel kanker dalam sampel DNC, sampel yang dicuci yang dihantar itu. Dan jika dilihat deteksi terdapat sel kanser, kita akan menghantar paras hormon HCG dan kita akan mengikut sela masa tertentu. Jika hormonnya tidak turun seperti yang kita jangka selepas keguguran itu, maka mungkin memerlukan rawatan kemoterapi. Dan kanser GTN ini adalah agak lebih common di Asia berbanding dengan di Barat sebenarnya. Kanker wanita ini, kaedah perawatan secara general ya, pada mulanya peringkat diagnosa dan pemeringkatan ataupun staging. Diagnosa kita lakukan melalui scan, kemudian pengambilan ujian darah dan sampel, dan seterusnya kita akan menetapkan pemeringkatan kanser itu melalui scan, ultrasound, juga X-ray, CT scan ataupun MRI, ujian darah dan juga tahap tumor maka, kanser maka. Setelah diberikan penetapan peringkat kankernya, rawatan itu akan kita bincang lebih lanjut yang manakah yang lebih sesuai mengikut kaedah yang sama ada pembedahan, kemoterapi ataupun radioterapi mengikut peringkat yang telah didiagnosa. Pembedahan adalah pilihan rawatan bagi kanser peringkat awal dan rawatan jika perlu bagi kanser yang merebak yang agak teruk supaya dapat memberikan keselesaan sekiranya perlu. Contohnya, kanker yang telah pun berlaku di peringkat tahap 3, 4 yang menyebabkan kanker ovari itu telah berakar hingga ke usus hingga menyebabkan usus itu tersumbat, maka walaupun ialah bukan untuk rawatan tetapi ia sekadar untuk melepaskan keadaan usus yang tersumbat itu. Dan kadang-kadang juga untuk kanker ovari dan juga rahim, endometrium, kita memerlukan sampel pembedahan itu untuk didiagnosakan peringkat mana. Ya. Untuk kemoterapi, anda kata pembedahan tadi dilakukan, tapi dilihat tisu-tisu yang diberikan masih ada tisu yang balance-nya kemungkinan besar ada di dalam, masih lagi tertinggal di dalam. Maka rawatan tambahan melalui kaedah kemoterapi perlu diberikan kerana pembedahan itu tidak mencukupi ataupun peringkatnya lebih tinggi daripada yang dijangka. Dan juga kadang-kadang adalah untuk kanser cervix adalah rawatan awal yang diberikan terlebih dahulu supaya sel kanker itu kecut baik dan lebih memudahkan proses pembedahan. Dan tentu juga kemoterapi juga adalah rawatan untuk bagi mereka yang tidak sesuai dibedah. Andai kata contohnya mereka mempunyai masalah jantung. Makanya walaupun peringkat kankernya awal, tetapi masalah jantung itu menghalang untuk seorang wanita itu dibedah. Maka perlu menjalani rawatan kaedah lain dengan cara kemoterapi. Radioterapi biasanya diberikan secara tambahan bersama kemoterapi, tapi ia juga boleh menjadi salah satu rawatan utama untuk kanker tertentu. Sepertinya kanker cervix dan juga kanker rahim di peringkat tinggi. Okey, berkenaan dengan, saya rasa sudah agak panjang ya. Letih semuanya ya. Masih boleh ya, Karin, Belin, Patricia? Ya. Okey, kehamilan. Ya, kita hampir di penghujung, jangan risau ya. Saya pun akan, sebabnya kehamilan ini satu topik yang besar secara sendirinya. Saya akan hanya menceritakan peringkat kehamilan yang itu terbahagi kepada pertama, kedua dan ketiga. Apa yang berlaku pada trimester pertama adalah period of organogenesis, iaitu pembentukan organ, tempoh pembentukan organ, yang mana konsepsi hingga ke minggu yang ke-13. Maka ketika ini agak bayi adalah janin itu sudah sangat sensitif dengan sebarang proses, contohnya ubat-ubatan ya yang boleh menyebabkan kecacatan. Kemudian di trimester kedua, iaitu minggu ke-14 hingga 28, ini adalah period pembentukan dan perkembangan sistem saraf. Setelah semua organ terbentuk dengan jaya, maka setiap organ tadi memerlukan kematangan sistem saraf, neuron. Dan pada trimester ketiga, iaitu minggu ke-28 hingga kelahiran adalah
period ataupun tempoh untuk kematangan semua sistem tubuh badan tadi. Andai kata bayi lahir selepas 28 minggu, kemungkinan besar bayi boleh survive. Cuma melihat pada saiznya dan selalunya 28 minggu ini bayinya sudah pun capai 1 kilo dan ke atas. Melihat kepada support daripada neonatal, jika kita mempunyai support neonatal yang bagus, maka bayi masih tetap boleh mencapai survival pada minggu ke-28 andainya berlaku kehamilan pramatang. Kemudian kita selalu katakan pasca kehamilan, trimester ini katakan 3. Sebenarnya ada yang ibu-ibu katakan tidak. Pasca kehamilan kita berikan satu lagi trimester, quartester, apa-apalah namanya ya. Sebab selepas pasca kehamilan itu bukan sekadar ia habis di situ. Memerlukan tempoh berpantang, penyusuan ASI. Sekarang ini lebih ramai yang memilih untuk full exclusive breastfeeding dan seterusnya untuk perancangan keluarga. Okey, ini adalah untuk pemeriksaan kehamilan berkala. Saya rasa saya tidak bincang lanjut tentang ini. Apa yang berlaku di setiap kali pemeriksaan kehamilan. Kaedah kelahiran, vaginal versus operatif. Sama ada kelahiran melalui vagina secara spontan ataupun operatif. Contohnya kita bantu dengan kaedah, contohnya yang bersalin secara songsang ya. Kita memerlukan sedikit bantuan. Instrumental delivery melalui forceps ataupun penggunaan vacuum. Dan ia perlu menepati syarat tertentu yang juga dalam akronim forceps itu. Kalau kita mahu melakukan instrumental iaitu forceps atau vacuum, wanita itu perlu diperiksa melihat fully, maksudnya sudah mencapai bukaan penuh. OP, bayinya perlu dalam kedudukan kepala yang perlu tegak. OP lah itu yang namakan OP tadi. R, rupture of membrane, perlu sudah pun pecah air ketuban. Tak boleh membuat instrumentasi dalam keadaan kantung ketuban masih lagi belum pecah. Kefalik maksudnya kepala. Perlu kepalanya tepat di bawah, bukan tangan atau kaki. Maka tidak boleh kalau ada kepala, tangan atau kaki untuk di forcepkan. Episiotomi, kita memberikan guntingan episiotomi dan juga P adalah pakar kanak-kanak pediatrik ya untuk standby. Okey, itu adalah dia punya akronim. Kemudian cesarean section secara indikasinya kebanyakannya kita lakukan untuk mereka yang pernah 2 atau 3 kali mengalami cesarean section ataupun mungkin uri berlaku letak uri di bawah ataupun placenta previa. Dan untuk mereka yang dalam proses kelahiran yang telah pun mencapai bukaan yang sesuai di peringkat aktif labor, boleh berlaku kejadian di mana bayi lemas, jadi stres tapi belum mencapai bukaan sepenuhnya dan terpaksa melakukan dilahirkan dengan keadaan segera. Dan tentu sekali kalau kita lihat cesarean section komplikasinya lebih besar dan tinggi berbanding dengan kelahiran biasa, kelahiran vaginal. Dan antaranya adalah komplikasi yang sekarang ini kita memberikan perhatian kepada injeksi ubat cair darah yang kita berikan untuk mereka yang mengalami pembedahan secara caesar, kerana banyak dilihat kematian pasca kelahiran selepas caesar adalah berpunca daripada darah beku di kaki kemudian telah menyumbat kepada saluran darah paru-paru. Dan ini telah dibincangkan di peringkat antarabangsa, maka kita mencapai solusi bahawa semua ibu yang dilahirkan secara caesarean perlu diberi ubat untuk injeksi untuk memberikan darahnya, ubat cair darah ya. Dan sekarang ini telah dibincangkan pula berkenaan dengan VBAC ataupun vaginal birth after caesar ataupun vaginal birth after multiple caesar. Maksudnya telah pun bersalin secara caesar sekali. Apakah bisa untuk melahirkan secara normal? Jika menepati syarat tertentu, saya sebagai doktor secara peribadinya melihat kepada sebarang syarat-syarat ataupun kontraindikasi tertentu. Andai kata menepati syaratnya, saya tetap memberikan kebenaran untuk mereka mencuba untuk kehamilan secara normal. Tetapi untuk multiple caesar selepas 2 atau 3, secara peribadinya saya tidak begitu bukan menyetujui. Saya tidak biasanya saya akan menasihatkan mereka yang telah pun 2 kali cesarean section untuk meneruskan proses kelahiran secara cesarean section untuk kali ke-3 dan seterusnya.
kerana risikonya terlalu tinggi untuk wanita itu melalui stressful labor sehingga boleh menyebabkan kejadian pecah pada luka rahim yang lama. Ya, boleh membawa kepada maut untuk ibu dan bayi. Dan seterusnya perancangan keluarga, kita beberapa kaedah yang biasa kita gunakan daripada, kita lihat gambar rajah ini daripada apa yang paling efektif dari atas dan apa yang paling tidak efektif. Antaranya yang kalau kita lihat, kita bincangkan kaedah yang lebih efektif adalah implan. Yang terbaru ini adalah kita daripada Nexplanon. Dulu kita ada implan yang sampai 5 implan, tapi sekarang satu saja kita yang pakai adalah Nexplanon. Contoh ya, saya ada sini ya, diletakkan di bawah kulit kita. This is implanon. Kemudian female sterilization ataupun kita ikat kepada tube. Kebiasaannya untuk ikat ini adalah pada mereka yang juga telah pun melalui caesar banyak kali lah, 4 atau 5 kali. Alat dalam rahim, kita panggil apa, IUCD. Ini adalah alat dalam rahim yang kita letakkan. Sama ada hormonal ataupun menggunakan copper. Kaedah-kaedah lain yang di bawah, kalau kita ikatkan effectiveness kurang daripada yang saya tunjuk tadi adalah biasanya kita pakai adalah pil dan juga injeksi Depo-Provera. Okey. So isu tambahan yang lain sekitar isu kesihatan umum wanita ini, kita lihat ada masalah untuk vaginismus ini. Sekarang ini, sebelum ini ramai yang malu untuk tampil ke hadapan. Tetapi saya sudah mempunyai beberapa kohort pesakit tertentu yang datang untuk meminta bantuan berkenaan masalah vaginismus. Ini kerana mereka gagal untuk berhubungan kelamin, hubungan seksual, kerana menghadapi masalah otot rahim yang terlalu kuat menghalang untuk proses bersama. Dan apabila berlaku kegagalan hubungan ini, mereka juga gagal untuk kehamilan, tentu sekali gagal untuk mendapatkan anak. Dan ada rawatan tertentu yang perlu kita berikan mengikut peringkat-peringkatnya, dan tentu memerlukan aspek psychological therapy dan juga kaunseling yang detail. Kemudian kita ada masalah berkenaan dengan isu-isu menopause dan sekitarnya. Mereka yang mempunyai simptom menopause yang teruk memerlukan bantuan hormon menopause, dan juga masalah sekitar berkaitan dengan menopause ini, dan juga mereka yang terkait dengan menopause adalah prolapse ataupun jatuh organ pelvik, yang mana ada yang memerlukan pembedahan, pembuangan rahim melalui vagina, dan juga pembedahan suspension surgery ataupun kita sangkutkan semula tisunya ataupun diketatkan semula vagina itu supaya dapat menampung organ-organ yang telah pun turun tadi. Dan ada yang perlu dimasukkan dengan ring, pesari ring untuk support ataupun sokong organ yang tadi pun telah jatuh ke dalam vagina. Dan masalah genitourinary berkait dengan masalah prolapse tadi, masalah gangguan pada sistem wanita yang kadang-kadang andaikan batuk atau bersin, mereka terkucil ataupun bocor air kencing. Ini adalah juga terkait dengan masalah prolapse dan sekitar orang menopause. Amenorrhea ataupun langsung tidak mempunyai haid. Jadi yang amenorrhea ini kadang-kadang kita lihat berlaku pada remaja yang mungkin telah sampai umur 18 tahun. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sudah pun hampir mahu berkahwin, bertunangan, datang mahu kahwin tapi baru jumpa dengan doktor mengatakan tidak pernah datang haid. Ini juga sendiri adalah satu masalah, walaupun dia adalah bukanlah kita katakan yang sering terjadi, tapi boleh berlaku sama ada masalah kromosom, memerlukan topik tersendirilah amenorrhea ini. Dan ada juga yang telah pun pernah haid tapi tiba-tiba berhenti haidnya. Terutama bagi mereka yang mengalami komplikasi kehamilan apabila berlaku pendarahan yang banyak sewaktu kelahiran, ini kita panggilkan secondary amenorrhea. Kerana sempat berlaku pengecutan pada sistem pituitary tadi sehingga menyebabkan fungsi pituitary terus berhenti. Maka biasanya bukan sekadar masalah haid, mereka juga mempunyai gangguan hormon-hormon yang lain. Dan depresi postnatal juga banyak yang memerlukan topik yang dibincangkan secara
berasingan. Dan tentu sekali bidang obstetrik dan ginekologi ini adalah sangat meluas bidangnya. Jika kita ingin berbincang satu demi satu, memang memang tidak cukup masa yang diberikan. Okey, saya sudah sampai kepada penghujung pembentangan dan perbincangan saya. Adakah masih punya masa untuk proses jawab soal jawab ya? Ada doktor, selepas ni kita ada sesi soal jawab. Presentasi dari KPJ dulu atau langsung ke seksi tanya jawab? Suhana, you are muted. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin kita mulakan sesi presentasi ringkas dari Rumah Sakit KPJ. Sebentar kita tunggu soalan-soalan untuk doktor. Okey. Okey, ada beberapa persoalan yang sudah masuk ke tempat saya. Mungkin kita mulakan dengan presentasi rumah sakit. Sementara kita tunggu beberapa soalan. Ibu Syarin. Saya kenalkan Ibu Chris dari Rumah Sakit KPJ Ampang Puteri. Silakan Ibu. Jom pun datang sini lah. Aku dah nervous. Okay. Sebelum mula dulu. Selamat sore semuanya. Ya, sebelum kita memulakan, terima kasih Dr. Nurul atas presentasi yang sangat berguna kepada wanita-wanita di luar sana ya. Dan juga terima kasih untuk kolaborasinya bersama FKUKI, MHTC dan juga MHTC Indonesia. Terima kasih semuanya. Okey, kita mulakan dengan presentasi dari Rumah Sakit KPJ Ampang Puteri. Terima kasih juga untuk KPJ Healthcare Berhad. Kita di bawah naungan Johor Corporation, selalunya kita dipanggil apa itu KPJ? KPJ itu adalah Kumpulan Perubatan Johor ataupun Johor Corporation. KPJ Healthcare Berhad didirikan pada tahun 1981 menjadi sebuah rumah sakit terbesar di Malaysia dengan 28 cabang. Ini termasuk 2 di Indonesia, 1 di Bangladesh untuk reserve pension dan juga perawatan usia di Australia. Kita juga adalah di antara rumah sakit terbesar di Malaysia sebanyak 28 seperti mana yang telah saya sharekan tadi. Kita didirikan dalam November 1995. Ini adalah tahun 25 anniversary hospital kita, Rumah Sakit KPJ Ampang Puteri. Kita ada 25 tahun pengalaman dalam perubatan. So hampir kesemuanya ada di sini. Kita ada 280 katil inap dan kapasiti kita adalah 368. Untuk para pendengar di sana, pembina di sana, ibu-ibu di sana, kita juga adalah JCI akreditasi untuk sebuah hospital ya. Selalunya ini sangat penting yang diberikan di US. Ini adalah kali cycle yang ketiga untuk kita. Moga-moga tahun depan adalah yang keempat untuk kita. Semoga kita berjaya untuk seterusnya. Kita juga adalah sebuah hospital yang di Malaysia yang mendapat Gold Medal Award untuk Plan 3. Ini adalah Patient Person Centered Care. Ini bermakna kita bukan hanya fokus kepada pasien, tetapi juga kita taking care ataupun mengambil kira teman-temannya, keluarganya yang datang ke rumah sakit. So bukan semuanya kita untuk merawat aja, tapi juga kita merawat yang datang bersama family sekali. Ya.
Seperti biasa kita juga adalah MSQH, ini adalah lokal akreditasi. Ini adalah 7 cycle untuk kita dan yang ke-5 addition. Setakat ini kita ada 70 spesialis yang sangat berpengalaman serta kelulusan dari luar negeri dan dalam negeri juga. Okey, untuk lokasi rumah sakit KPJ Ampang Puteri, 59 minit dari KLIA, 10 minit dari KLCC. Makanya kalau datang ke sini bisa nyoping-nyoping sebelum ke sini atau selepasnya. Selalunya kalau dari bandara, transportasi akan disediakan untuk yang ingin merawat di KPJ Ampang Puteri. Di sekitarnya juga ada hotel yang berdekatan. Senang sekali untuk akses public transportnya. Ini adalah medical specialty kita, hampir ke semua ada ke sini. Saya boleh katakan hampir 95 jenis sakit yang bisa dirawat di rumah sakit kami. Cuma penyakit yang jarang-jarang sekali, makanya kita kena refer ke rumah sakit pemerintah. Contohnya sakit anak-anak yang melibatkan neuro. Ini adalah pusat kanker kita yang baru dibuka bulan Februari tahun ini. Kita semuanya ada di sini ya, termasuk PET scan, CT simulation dengan juga radiotherapy machine. Pasien internasional di Rumah Sakit KPJ Ampang Puteri. Kita menerima pasien dari pelbagai negara, antaranya adalah Indonesia, Bangladesh, Uzbekistan, Vietnam, Somalia dan juga dari Middle East. Kita juga buat penyambungan visa untuk para pesakit yang datang dari luar negara ya. Kita juga punya ruangan khusus untuk pasien internasional sebelum selepas rawatan. Kita juga sediakan hantar jemput dari bandara ke rumah sakit dan juga jaringan insuran antarabangsa. Ini adalah satu kempen kita, Merdeka Maternity, yang kita dilanjutkan. Pokoknya kita kan CMCO itu kan ramai yang nginap di rumah. Makanya mungkin ramai juga yang sudah merancang untuk berkeluarga. Makanya kita sediakan paket yang sangat istimewa untuk ibu-ibu di luar sana. Kalau normal delivery, dulunya agak lumayan. Ini kita sediakan RM3,000 Malaysia. Tapi kalau emergency cesarean, RM8,800. Yang istimewanya untuk paket maternity ini adalah akan dapat satu baby car seat. Okey. Untuk yang ingin COVID, sekarang ni musim COVID, kita ada sediakan drive-thru, kita juga ada walk-in. Kalau apa-apa bisa diwakilkan aja untuk appointmentnya ataupun untuk walk-innya, kita akan sharekan link untuk registrasi. Untuk memudahkan semua juga, kita ada flu vaksin drive-thru. Ini pun perlu book appointment, tapi yang sangat istimewa, nggak usah masuk ke rumah sakit. Through drive-thru aja bisa kita lakukan. Ini adalah contoh-contoh paket yang kita sedia ada waktu ini. Untuk ingin dapatkan yang lanjut, sila hubungi pihak kami atau pihak MSTC di Indonesia dan juga di Malaysia ataupun melalui pihak FK UKI. Kita juga menyediakan endoskopi dan juga untuk yang ingin obesity. Obesity ini bukanlah paket kosmetik seperti ramai yang dikatakan. Contoh untuk buat gastric sleeve, gastric bypass. Kebanyakan yang ada paket ni untuk yang obes dan kandungan gula yang sangat tinggi. Dia dapat membantu kita untuk mengurangkan tahap gula kita. Banyak lagi yang dapat dia bantu. Untuk lanjut boleh hubungi kami juga. Untuk paket mamogram, sila hubungi pihak kami. Kami akan datang ada paket yang sangat istimewa. Okey, ini untuk paket kesihatan di rumah sakit kita juga, PL3D. Ini untuk saraf terjepit. Prosedur dia cuma ambil masa kurang dari 5 minit, tapi untuk penyiapannya agak lama. Kalau berbanding dengan operasi kita perlu rehat sekurang-kurangnya 3 atau 6 bulan baru bisa melakukan kerja-kerja yang selebihnya, aktiviti sport, olahraga katanya.
Tetapi kalau guna laser treatment ini, hari ini aja masuk, sorenya boleh pulang. Esoknya boleh masuk ke kantor. Begitu pantas sekali. Okey, saya rasa itu saja tanpa membuang masa. Saya paskan balik untuk rehat seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Chris. Mungkin kita boleh teruskan doktor dengan tanya jawab. Okey, dokter, ini ada beberapa pertanyaan. Okey, yang pertama itu apakah pembuangan rahim bisa dilakukan dengan laparoskopik tanpa cesarean section? Maaf ya, boleh tadi ulang semula tadi. Terutamanya fibroid yang tadinya terletak dalam dinding ovari, rahim, rahim ya, submucosal fibroid yang ini ya. Tadi ini memang boleh menyebabkan kesakitan yang teruk kerana rahim kita cuba untuk mengeluarkannya, cuba press untuk keluar, tetapi tidak mungkin sebab ia masih saja macam bijian yang tergantung pada dalam kaviti dinding ini ya. Dan haid yang panjang dan banyak juga yang memerlukan alat pembekuan darah tadi, hormon pembekuan darah itu menghasilkan blood clot ataupun ketulan darah yang besar, itu juga cukup untuk memberikan kita rasa nyeri sakit kerana ia perlu untuk proses mengeluarkan ketulan tadi, darah itu di press out keluar, maka itu juga cukup untuk memberikan kita rasa sakit. Maka anda kata anda mempunyai kesakitan nyeri ketika haid, perlu juga mendapatkan kepastian dan rundingan dengan doktor. Adakah mempunyai punca-punca struktural yang menyebabkan kesakitan itu berlaku? Ya. Apakah olahraga untuk ibu hamil? Ya. Olahraga untuk ibu hamil ini sebenarnya berkait dengan apa yang biasanya kita lakukan sebelum kita hamil. Maksudnya anda kata anda bisa berolahraga, anda boleh meneruskannya, tetapi dalam kadar yang diterima oleh tubuh. Contohnya, jangan ditambah olahraga yang baru. Anda kata anda biasa brisk walk, anda biasa untuk jogging. Boleh meneruskannya ketika hamil. Cumanya untuk peringkat-peringkat kandungan awal, mungkin boleh cuba untuk mengelakkan high impact exercise. High impact itu macam mana ya? Lompat bintang, yang melompat-lompat itu. High stepping yang mengibatkan kita high impact, kita melompat lompatan-lompatan. Mungkin pada mulanya peringkat awal kita boleh mulakan dengan brisk walk, bukan dengan memecut ya. Anda kata anda sudah biasa untuk berolahraga maraton. Saya mempunyai sepupu saya yang masih lagi giat untuk berlari maraton untuk 10 km walaupun kandungannya berusia 7-8 bulan. Okay. Kapan masa menopause dimulai? Apa saja ciri-ciri menopause? Okay. Apa yang perlu dipersiapkan, dilakukan dalam memasuki menopause agar tetap sehat ya? Menopause worldwide, secara globalnya seluruh dunia, wanita mengalami menopause sekitar 52 tahun ya. Dan ia didiagnosa dengan cara apabila kita melihat telah berlakunya ataupun tidak hadirnya haid itu selama 12 bulan, setahun. Makanya kita panggilkan retrospective diagnosis. So retrospect, selepas 12 bulan yang berlalu, ia tidak lagi datang haid dan kemudian anda kata mau disokong dengan hormon, dilihat hormon yang ciri-ciri menopause-nya, kita hantar hormon tertentu, maka mengesahkan bahawasanya ia telah pun menopause. Dan walau bagaimanapun, perubahan-perubahan ke arah menopause ini berlaku seawal 7 tahun sebelum berlakunya menopause itu sendiri. Iaitu perubahan di mana berlakunya pengulaan ovulasi disfungsi, ovulasi yang tidak berfungsi dengan baik. Yang tadi saya katakan, start dengan progesteron yang tidak dihasilkan kerana hampir mencapai menopause, telur-telur kita, folikel sudah lagi tidak berkualiti. Maka ia tidak cukup untuk memberikan penghasilan progesteron.
maka kadang-kadang haidnya juga menjadi tidak teratur. Dan juga terdapat pada masalah wanita yang apabila berlakunya estrogen itu berkurangan dalam tubuh, ia mula berlaku perubahan emosi, kemudian susah untuk tidur di waktu malam, dan ada juga yang mendapat vasomotor ataupun secara kita katakan dia merasa panas dengan tiba-tiba, dipanggil night sweat, naik ke muka, peluh yang sangat panas, kemudian tidak boleh tidur waktu malam. Itu juga adalah tanda-tanda ataupun ciri-ciri menopause yang kita panggilkan climacteric symptom. Dan sebenarnya walaupun saya katakan tadi estrogen menjadi penyebab banyaknya terjadi fibroid, adenomyosis tadi, sebenarnya ia adalah lebih kepada keseimbangan estrogen dan juga progesteron. Perlu dalam keadaan stabil antara duanya. Andai kata yang penyebab-penyebab yang tidak mengizinkan untuk berlaku ovulasi, progesteron tidak terhasil, hanya estrogen yang menjadi dominan dalam tubuh, ia menyebabkan pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak kita ingini. Tetapi sebenarnya estrogen ini mempunyai kebaikan tertentu. Ia membantu untuk kesihatan tulang seseorang wanita dan juga kesihatan jantung seseorang wanita. So, apabila kita memasuki usia menopause, maka estrogen telah berkurangan dan lebih mudah menyebabkan kejadian di mana tulang kita menjadi rapuh dan juga kita terdedah kepada risiko serangan jantung juga. Kalau kita bandingkan antara lelaki dan wanita pada umur 40 ya, kejadian serangan jantung dan sakit jantung itu lebih banyak di kalangan lelaki berbanding dengan wanita di usia 40. Kenapa? Kerana estrogen telah menjadi satu protective effect sebenarnya untuk kita. Dan tentu sekali kalau kita mau mempersiapkan diri sewaktu menghadapi menopause, kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Wanita tentu sekali apabila mencapai usia ke arah menopause, kita merasakan kita susah sedikit untuk mencapai berat badan yang ideal. Itu satu masalah. Memang untuk ideal, memang global untuk semua wanita. Dan cuba sebelum untuk memasuki menopause mencapai berat badan yang ideal dan juga aktif untuk bersenam, mengamalkan makanan yang sihat. Tetap sama juga kalau kita bandingkan dengan mana-mana nasihat umum itu. Ya. Okey doktor, mungkin itu je soalannya. Mungkin dari yang peserta daripada acara hari ini mungkin ada yang mau tanya-tanya. Kita ambil satu atau dua soalan saja. Ada yang mau nanya? Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ana mengenai ini hal-hal apa yang perlu kita perhatikan untuk teenager, maksudnya anak gadis yang sudah mendapat udah mens, karena sekarang kita banyak dengar walaupun di usia muda mereka bisa mendapatkan masalah seperti fibroids atau hal-hal yang lainnya. Jadi pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan dan juga mengenai ini cervix injection ya. Apakah itu wajib untuk remaja? Yes. Untuk remaja ini, isu yang biasa kita lihat di kalangan remaja adalah isu kita katakan masalah men ni yang tidak tetap, tidak regular. Itu isu biasa. Malah kalau saya berikan tadi masalahnya tetap berpunca pada disfungsi ovulasi, kerana ibaratkan kereta yang mau panas, kereta yang mau turun. Jadi permulaan usia reproduktif sewaktu dia awal peringkat remaja dan orang yang menopause itu hampir sama gangguan kitaran haidnya. Okey. Dan untuk remaja ini dia spesifik untuk golongan remaja, saya telah memang banyak melihat kasus di mana sista lebih banyak sista berbanding dengan fibroid sebenarnya. Sista yang berlaku sebelum ini di kalangan umur 30-an seperti endometriosis tadi, kini saya jumpai lebih banyak di kalangan remaja usia 18 tahun, 16 tahun sedang menduduki exam SPM kalau di Malaysia itu banyak saya jumpai dan apa yang dapat saya katakan jadikan sebagai satu teori lah, apa yang menyebabkan endometriosis tadi terjadi adalah daripada puncanya protein yang terdapat dalam tubuh yang dihasilkan daripada maklumat DNA kita. Maka
sekiranya berlaku kejadian even fibroid ataupun adenomyosis dalam keluarga, ada adik-beradik perempuan atau ibu yang mempunyai sejarah sebegini, sebenarnya mungkin kita mempunyai suatu pembawa genetik yang senyap, dorman, tersembunyi dalam tubuh. Tetapi apa yang menghidupkannya? Sama juga fibroid. Kita membawa faktor genetik tertentu. Sama juga diabetik. Kita membawa faktor genetik tertentu yang boleh menjadikan seseorang itu mudah untuk menjadi diabetik berbanding orang-orang lain kerana mungkin diperturunkan dalam DNA kita. Dan tetapi wujud suatu pencetus yang menyebabkan DNA ini jadi aktif. Dan saya dapat kaitkan perkaitannya dengan apa yang berlaku di persekitaran. Maksudnya lebih kepada aspek pemakanan. Aspek, again, kita akan ulang benda yang sama, pemakanan, kesenaman. Kerana jika kita lihat ketidakseimbangan progesteron dan estrogen tadi memang menjadi salah satu punca kepada pertumbuhan fibroid dan adenomyosis. Dan semua kita katakan estrogen ini boleh juga terhasil daripada sel lemak dalam tubuh kita. Apabila kita mencapai berat badan yang obesity, sel di bawah sel kulit kita lemak ini boleh bertukar struktur menjadi hormon-hormon seperti testosteron dan juga estrogen tadi. Dan itu yang juga menjadi punca untuk mencetuskan kejadian sista tadi dan juga fibroid. Antara lainnya lagi adalah makanan seperti phytoestrogen, iaitu lebih saya senang untuk saya simpulkan macam daripada punca soya bean. Soya berunsur soya ya. So ia mempunyai biomolekul ataupun molekul yang hampir sama seperti estrogen. Yang itu yang dipanggil dietetic phytoestrogen. Dan contohnya makanan yang berpunca dari soya apa ya, kicap, tempe, yang itu juga kalau wanita terutamanya remaja, kalau kita kurangkan bandingkan kita mengambil banyak makanan berunsur soya begitu. Okay, I think itu saya rangkukan. Ada satu lagi soalan, apakah masih ada kemungkinan kehamilan apabila di masa menopause awal? Okey. Wanita ini senang saya katakan ya, selagi belum kita mencapai menopause itu, kita masih lagi bisa saja terjadi kehamilan. Cumanya seperti saya katakan ya, dia telurnya sudah tidak mempunyai telur kita ni benih wanita membawa maklumat DNA. Boleh jadi kejadian yang saya sebut tadi, yang kandungan anggur, molar pregnancy, GTN, lebih mudah terjadi untuk kandungan-kandungan sebegini. Kerana mungkin saja ia adalah telur yang kosong, tidak mempunyai maklumat DNA. Maka jika disenyawakan, maka menjadi kehamilan anggur tadi. Dan kemudiannya mencetuskan pula pada kejadian GTN. Dan andai kata, kalau kata dilihat dari segi aspek ketahanan sesuatu DNA yang dibawa oleh ovum tersebut, biasanya akan berakhir dengan keguguran daripada melahirkan bayi yang sihat. Dan andai kata juga berjaya juga melahirkan bayi, tetapi banyak sangat tinggi kejadian di mana berlaku kerosakan kromosom yang teruk, yang mana berlakulah sindrom-sindrom yang tidak mahu kita, yang tidak kita inginilah. Paling saya pernah jumpa adalah umur 48 ya. Dia dibawa oleh menantunya, bawa untuk bersalin di hospital. Dan juga sudah punya cucu. Cucu bawa, menantu bawa maknya untuk dia melahirkan pamannya. Okay. Saya rasa penjelasan doktor hari ini amat jelas, and then saya amat berbesar hati juga dengan kerjasama kita ini. Moga di waktu ke depan lagi akan ada lebih banyak acara seperti ini. Mungkin ke depan mungkin juga kita bisa buat tanya jawab dengan Dr. Nurul untuk teman-teman kita di Indonesia kan, yang ibu-ibu mungkin ini masalah common. Hampir setiap bulan pasti kita mengalami haid dan lain-lain kan. Mungkin ada yang kita mau tanya ya ke depan. Mungkin Ibu Patricia mungkin ke depan bisa kita adakan lebih banyak aktiviti dengan ibu dan rakan-rakan. Mungkin ibu ada anything to say before we end our session today? Kita foto dulu katanya. Foto. Thank you so much Dr. Nurul.
Explanation-nya sangat detail dan lengkap. Saya takut aja semuanya mau ketiduran ya sebab agak panjang. Cuman mungkin istilahnya banyak yang agak susah buat kita karena kita bukan orang kedokteran. Tapi ya adakah dapat saya apabila saya berikan penerangan itu agak boleh dihadam ya? Boleh dimengerti. Boleh jelas kok tadi. Kita belajar banyak, dokter. Saya takut aja semuanya mau ketiduran ya sebab Tidak ketiduran. Istilahnya banyak yang agak susah buat kita karena kita bukan orang kedokteran. Tapi ya adakah feedback. apabila saya berikan penerangan itu agak boleh dihadam ya? Boleh dimengerti. Kita belajar banyak, dokter. Saya takut aja semuanya mau ketiduran ya? Oh, gambar, foto. Okey, mungkin kita boleh foto. Bu Vivin, Foto-fotonya semua. minta tolong foto. Okey. 1, 2, 3. Okey. Ibu, kita juga ada Telegram. Kalau ingin tanya mengenai apa saja mengenai kesihatan, bisa boleh langsung ke Telegram kami di Telegram channel kami, iaitu KPJ Hospital Medical Tourism. Bisa tanya apa saja soalan, nanti kita jawabkan. Okey. Terima kasih doktor, terima kasih semua. Terima kasih dokter, terima kasih CJ. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sana. Ibu dari KPJ, terima kasih. Boleh juga ya kalau ada pertanyaan ya. Satu sesi pertanyaan. Assalamualaikum. My name is Nalisa binti Faruruzi. I mula-mula diagnose with cancer. Actually baru je lagi dalam bulan February
Saya admitted dalam emergency ward dekat KPJ Ampang Puteri ni sebab kena ulcer. Saya buat prosedur kolonoskopi dengan endoskopi. And then after the procedure dah tak sakit semua kan. Then baru teringat actually I have pain in the right breast. Then I bagi tahu dekat my doctor, I guess my gastro specialist masa tu was Dr. Hamiza. And then Dr. Hamiza referred me to Dr. Anita, the breast surgeon. So Dr. Anita datang check and then dia kata, oh, ni suspicious lump. So kena buat ultrasound dengan mammogram. Saya Dr. Anita binti Bagawi. Saya merupakan pakar perunding bedah payudara di KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, dan saya telah berkhidmat bersama KPJ Ampang Puteri selama hampir